أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesihatan yang Allah beri pada kita untuk hari ini. Dan kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk terus berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerana hidup atas dunia ni tuan-tuan dua keadaan sahaja. Hidup di dunia ni dua keadaan saja. Sama ada kita berada atas bumi ataupun dalam bumi. Kalau kita berada di atas bumi, kita bebas melakukan apa sahaja. Nak jadi ahli neraka ke ahli syurga. Nak jadi ahli neraka, mu tak payah semayang. Mu tak payah buat benda-benda kebaikan, perintah Allah melanggar, larangan Allah bedal. Nak jadi ahli syurga, kita bermujahadah bersungguh-sungguh atas dunia ni untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita berada di rumah masing-masing ni, just stay at home, perintah kawalan pergerakan PKP. Dan satu hikmahnya ialah kita dapat melaksanakan kembali amal ibadah yang telah kita tinggalkan. Mungkin sebelum ni kita sibuk dengan urusan dunia tuan-tuan. Kita semayang Zuhur pun lewat, Asar lewat, sibuk meeting sana meeting sini, bentang proposal dan sebagainya. Dok buat macam-macam ni, orang yang jual pergi beli barang, pergi bagai apa semua. Jadi macam-macam kita sibuk pada urusan dunia sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempoh duduk dalam rumah yang Allah bagi ni tuan-tuan, sebenarnya satu hikmah yang paling besar ialah kita dapat melaksanakan kembali amal ibadah kita dengan baik, dengan sempurna. Iaitu kita boleh sembahyang dengan khusyuk, tak perlulah nak fikir kita orang sembahyang Allahu Akbar kan terus fikir aduh weh aku buat apa ni kan, bos kan nak panggil meeting bagai semua, dah tak perlu fikir itu semua dah. Kita duduk di rumah, kita boleh melaksanakan amal ibadah yang kita tinggalkan dahulu tuan-tuan. Yang paling utama sekali yang biasa kita tinggal ialah amalan membaca Al-Quran. Ini biasa time Ramadan saja baru kita baca tuan-tuan. Itu pun ada di antaranya yang tak sempat nak khatam pun. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini tuan-tuan adalah kuliah online yang saya buat demi mengisi masa lapang tuan-tuan. Tak ada apa nak buat kan, duk tengok TV je pun cemuih juga kan. Jadi kita boleh buka majlis-majlis ilmu yang ada, yang banyak, yang bersepah-sepah di luar sana, yang banyak para ustaz, para agamawan pun buat juga kuliah online, duhanya, zuhurnya, muslimatnya, petang, maghrib, kuliah tengah malam pun ada dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, ini juga antara hikmah tuan-tuan. Ustaz-ustaz yang kadang-kadang yang tak reti nak guna gadget-gadget ni, alhamdulillah boleh belajar bagaimana cara untuk buat kuliah online yang dapat kita sampaikan manfaat pada masyarakat. Jadi tuan-tuan, hari ini ataupun kuliah-kuliah yang seterusnya nanti, saya nak sentuh banyak tajuk sebenarnya. Kalau kita tengok, nak ada hadisnya, ada fiqahnya, ada tauhidnya, akidah dan sebagainya, tasawuf, akhlak, sejarah dan sebagainya. Tapi saya nak bawa tajuk tafsir Al-Quran. Tapi tafsir Al-Quran tuan-tuan, tafsir ni saya mungkin lain sikit daripada masyarakat lain yang buat, daripada ustaz-ustaz lain buat. Kalau kita lihat tuan-tuan, tafsir Quran di surah-surah ni, antaranya tafsir Quran 30 juzuk bermula pada surah Al-Fatihah ataupun surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampailah surah An-Nas kan, Qul a'udzu birabbin nas. Dan itu makan masa bertahun untuk menghabiskan satu Al-Quran. Bila mana kuliah tafsir ni sebulan sekali, di masjid sebut, di surah sebut, lepas tu nak habis 30 juzuk payahlah. Sebab tu adanya rentetan daripada tu tuan-tuan. Jadi susahnya nak habisnya 30 juzuk ni kan. Maka ada ustaz ambil tafsir
tajuk yang berbagai-bagai. Ada tafsir juzuk amma, kita ambil juzuk amma lah. Kan? Kita ambil juzuk amma. Jadi mula pada amma yatasaalun sampailah kepada an-nas. Kan? Ada juga ustaz yang mengambil tafsir ayat-ayat hukum. Kan? Antara kitab tafsir ayat hukum yang popular, yang boleh katakan terbaik, antara yang terbaik itu kitab Rawai'ul Bayan. Kitab Rawai'ul Bayan fi tafsir ayat al-ahkam, iaitu yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Dan saya ada kitab dia, tak silap ni kitab ni. Ni ada ni kitab ni. Ini kitab ni. Kitab tafsir ayat ahkam ni. Kitab Muhammad Ali As-Sabuni, seorang ulama hebat. Dan juga kitab tafsir dia yang terkenal juga itu kitab dia mukhtasar daripada beberapa kitab tafsir besar yang dia ambil, iaitu kitab Safwatut Tafasir. Kemudian ada juga ulama yang ataupun ustaz yang berkuliah tafsir ini, dia ambil tafsir surah-surah pilihan. Dan ini pasal nak ambil tafsir 30 juzuk tuan, nak mula pada surah Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai surah An-Nas, makan masa tuan. Jadi masyarakat yang dahagakan ilmu, yang perlukan kepada ilmu dan sebagainya, yang nak dipraktikkan dalam kehidupan sehariannya, maka kita kena buat begini. Sebab tu ada ustaz ambil tafsir juzuk amma, ada yang ambil tafsir ayat-ayat hukum, ada ambil tafsir surah-surah pilihan, dan ada juga yang ambil tafsir ayat-ayat pilihan. Okey, hari ini kita ambil ayat surah Al-Baqarah ayat 218 ke, surah Al-Baqarah ayat 86. Surah ini kita ambil tafsir surah Ali Imran ayat 70 dan sebagainya, macam-macam lah. Kan? Jadi dia ambil 2-3 ayat tafsir. Kan? Kuliah bulan depan ambil lagi 2-3 ayat tafsir. Yang mana sesuai dengan keadaan semasa, isu semasa, dia ambil tafsir. Dia ambil tafsir. Ini tafsir ayat-ayat pilihan. Tadi surah-surah pilihan ni ayat-ayat pilihan. Termasuklah. Okey. Beritahu pada JK kan, kita hantar mesej kata, Tu Haji, untuk kuliah bulan ni saya nak pilih ayat surah An-Nisa, ayat poligami. Tu dia. Confirm tuan-tuan. Yang datang lelaki je, perempuan tak datang. Gitulah maknanya ayat-ayat pilihan. Jadi hari ni tuan-tuan, kuliah tafsir saya, kuliah online, insya-Allah saya ambil satu sudut yang lain lah. Satu view yang lain. Tafsir berdasar kepada dialog-dialog para anbiya alaihimussalatu wassalam. Tu dia. Dialog para anbiya alaihimussalatu wassalam yang bermula pada Nabi Adam alaihissalam sampailah beberapa nabi, yang mana tuan-tuan dalam Quran ni kalau kita lihat hanya ada 13 orang nabi sahaja yang ada dialog. Dialog sama ada dialog dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dialog Allah Subhanahu Wa Taala dengan malaikat berkenaan dengan dia, dengan nabi tersebut, ataupun dialog nabi tu dengan kaum dia, dialog nabi dengan anak, isteri dan sebagainya. Jadi semua dialog tu saya himpunkan. Kita himpunkan, kita akan buat step by step bermula daripada Nabi Adam AS. Dan Nabi Adam AS pun kita, walaupun surah Al-Baqarah surah permulaan kan, surah Al-Fatihah lepas tu Al-Baqarah kan, ada kan dialog dalam tu berkenaan kisah Nabi Adam AS, tapi dia tak mula dengan surah Al-Baqarah, dia mula dengan surah Al-Hijr kan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bercakap berkata kepada para malaikat tentang Allah nak cipta manusia kan. Jadi di situ dia mula situ. Jadi saya ambil ikut susunan. Kita mula daripada cerita dia yang pertama, sampailah cerita dialog Allah dengan malaikat, dialog Allah dengan Adam ke, kemudian dialog dengan isteri Hawa, dialog dengan anak-anak Adam dan sebagainya. Kita buat begitu. Kita buat secara susun begitu. InsyaAllah. Jadi saya ambil satu view lain. Kita tafsir kita ni ialah tafsir orang kata apa, dengan mana tafsir ayat-ayat dialog. Dialog Nabi yang ada 13 Nabi. Nabi Muhammad tak termasuk dalam ni tuan-tuan. Pasal Nabi Muhammad ni dia tidak ada dialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah rakam dalam Quran. Yang ada dia secara monolog, bukan dialog, monolog, iaitu penurunan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Cerita tentang perintah-perintah syariat dan sebagainya yang perlu Nabi sampaikan kepada umatnya. Itu. Jadi Nabi Muhammad ni lebih pada monolog, dan juga nabi-nabi lain yang 13 orang tu dia ada dialog dia yang kita dapat himpunkan daripada Al-Quran Al-Karim. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah.
Jadi kita nak mula berkenaan dengan dialog ni, tafsir dialog-dialog Nabi-Nabi ni. Kita ambil Al-Quran yang khusus kepada dialog Nabi, iaitu 13 Nabi tadi ni. Iaitu Nabi yang 13 tu kalau kita lihat, iaitu Nabi Adam AS, Nabi Nuh AS, Nabi Hud AS, Nabi Saleh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Lut AS, Nabi Yusuf AS. Kemudian ada juga dialog Nabi Shu'aib AS, Nabi Musa AS, Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS, Nabi Zakaria AS, dan Nabi Isa AS. Baik. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hari ni, pagi ni insya-Allah kita ambil masa kuliah online kita ni tak lebih daripada setengah jam lah. Kita ambil, kalau dapat 20 minit pun cukup dah ni. Supaya kita boleh mendengar dengan dengan berterusan. Kalau lama-lama sangat pun nanti payah juga kan, orang nak habiskan satu-satu siri tu. Jadi insya-Allah kita ambil dalam masa setengah jam tak lebih lah. Kalau ada pun 20 minit insya-Allah. Baik. Kita mulakan kepada dialog Nabi Adam AS. Dialog Nabi Adam AS, tuan-tuan, yang terdapat dalam Quran ni, dia merangkumi 4 perkara. Yang pertama, dialog Allah dengan para malaikat. Dialog Allah dengan para malaikat tentang penciptaan Adam ni. Kemudian dialog Allah dengan iblis. Kemudian dialog antara Allah dengan Nabi Adam dan isterinya serta iblis. Kemudian dialog anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi Adam ni tuan-tuan adalah nabi ataupun manusia yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tujuan penciptaan Nabi Adam alaihissalam ni adalah untuk dijadikan khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah cipta bumi, jadi Allah nak lantik siapa yang nak mengimarahkan bumi ni, yang nak jadi khalifah, mana pegawai Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Maka Allah nak lantik ialah manusia. Jadi Nabi Adam AS manusia pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga dengan manusia kedua, iaitu Hawa, isteri Nabi Allah Adam AS. Baik. Jadi sebelum berlakunya penciptaan Nabi Adam AS ni dan juga Hawa, maka ada berlaku dialog antara Allah dengan para malaikat. Apakah ayat-ayat ataupun dialog yang berlaku tersebut? Kalau kita lihat tuan-tuan, iaitu ayat yang pertama dalam surah Al-Hijr. Dalam surah Al-Hijr, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'im masnun." Itu dia. Tak sampai apa? Tak sarapan lagi. Apa dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering." Tanah liat kering itu pula tanah liat yang berasal daripada lumpur hitam yang diberi bentuk, atau yang disebut sebagai yang berubah warna dan baunya. Tuan-tuan, ini Allah dialog dengan para malaikat. Allah beritahu dengan malaikat, kan? Aku nak cipta satu manusia, satu makhluk yang namanya manusia yang dibuat daripada tanah liat yang kering. Yang mana tanah liat itu pula berasal daripada tanah yang kental, yang berubah-ubah warna dan bau, ataupun yang disebut sebagai tanah hitam, lumpur hitam yang diberi bentuk. Inilah tuan-tuan asal kejadian manusia. Kita bukan siapa-siapa, kan? Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan dicipta daripada intan permata, daripada Mars yang dileburkan Mars tersebut, kemudian dibentukkan tubuh kita. Tidak. Tapi kita diambil daripada tanah liat. Bapa kita, iaitu Adam AS, dicipta daripada gitu, tanah liat yang kering, ataupun tanah hitam
tanah hitam yang berlumpur, kan? Tanah hitam, lumpur hitam yang diberi bentuk. Inilah asal kejadian kita. Iaitu dalam surah Al-Hijr ayat 28. Surah Al-Hijr ayat 28. Ini pertama. Dialog Allah Subhanahu Wa Taala dengan malaikat berkenaan dengan Allah nak cipta satu makhluk yang namanya manusia, yang mana manusia ini Allah nak jadikan khalifah atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula dengan Nabi Adam AS. Ini surah Al-Hijr ayat 28. Setelah sempurna kejadian manusia, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh para malaikat supaya sujud pada Nabi Adam AS dengan firman-Nya. Ayat selepas tu iaitu ayat 29. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَعَقُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Itu dia. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya serta aku tiupkan padanya roh, yakni dari ciptaanku, maka hendaklah kamu sujud padanya. Siapa yang Allah suruh sujud tu? Iaitu iaitu para malaikat. Kan? Allah kata pada malaikat, aku nak cipta ni makhluk yang namanya manusia yang dibuat pada tanah sekian-sekian. Kemudian bila dah sempurna kejadian ni, aku tiup roh ke dalam diri dia, dia hidup, maka kamu sujud kepadanya. Sujud atas dasar hormat, bukan sujud menyembah, sujud hormat. Sujud hormat dan sujud mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita tahu para malaikat ini dia adalah satu makhluk yang tidak menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat ini dia tidak derhaka pada Allah dan dia mentaati segala perintah Allah tanpa sebarang bantahan dan sebagainya. Ini sifat malaikat. Sebab tu malaikat ni disebut sebagai iman yang statik. Iman dia straight, dia tak yazid wa yankus, tak turun tak naik. Tu. Itu iman malaikat. Iman para anbiya senantiasa naik. Naik. Iman kita je yazid wa yankus, yazid wa yankus, yazid wa yankus. Yazid banyak, yankus sikit tak apa. Ini yazid sikit, yankus banyak. Ni payah. Ni payah tuan-tuan. Naik sikit kan. Naik gitu, turun kena. Tu dia. Tu dia. Sebab tu bila kita tengok kadang-kadang tuan-tuan, ada orang yang tu dia sembahyang dia satu hari tu, macam-macam sembahyang sunat dia buat. Kan? Baca Qurannya bagai apa semua kan, dengan apa berzikirnya beribu-ribu. Jadi orang kata ni ketika ni iman dia Yazid ni iman naik ni. Tu dia. Sekali sampai pada satu ketika tengok dengan solat pendeknya, dengan Quran pun tak baca, masjid pun tak pergi, yang ni yang kus. Kan? Iman sedang merudum turun. Tu dia tuan-tuan. Kita tuan-tuan, sebab itulah kita dalam Islam ni tuan-tuan, tidak digalakkan kita buat amal melampau-lampau. Kan? Melampau-lampau. Islam tak bagi. Ingat tak satu kisah yang dalam hadis Nabi SAW, kan? Bagaimana seorang wanita datang nak jumpa Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tak ada ketika itu, dia jumpa Aisyah. Kan? Cerita pada Aisyah tentang dia ni tak boleh tidur malam, senantiasa beribadah, semayang. Kagum dan takjub Aisyah. Balik Rasulullah, Aisyah cerita benda ni. Ya Rasulullah, aku kagum dengan perempuan ni, bla bla bla, amal dia gitu. Dia semayang. Tengah-tengah cerita tu Nabi kata cukup. Mana berhentilah, tak payah cerita kan. Nabi kata, wahai Aisyah, buatlah banyak mana amalan pun. Buatlah banyak mana sekalipun, Allah tidak jemu nak bagi pahala. Tak jemu. Allah tak jemu. Allah boleh bagi. Tak kisah, tak ada hal punya, sebab Allah Maha Kaya. Allah Maha Agung, Maha Pemurah. Kan? Setakat nak bagi pahala ni mudah sangat. Macam orang kaya kan, orang kaya. Orang banyak duit. Setakat nak bagi tip RM100, RM200, tak ada hal lah. Buatlah benda apa sekalipun kan. Kita buat kerja macam-macam kan. Macam-macam kita buat kan. Semata-mata nak dapat tip, tak ada hal. Dia boleh bagi punya. Sekali kerja 100. 20 kali kerja, dia boleh bagi sampai 2,000. Tak ada hal punya. Tak ada hal. Ini memang sifat orang kaya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya, yang Maha Agung, yang Maha Besar.
yang maha pengasih, penyayang dan sebagainya, dia boleh beri pahala, tak ada masalah. Tapi kata Nabi SAW, cuma aku bimbang nanti kamu yang jemu. Itu dia. Jemu apa? Jemu dia buat amal. Banyak sangat dah buat ni. Banyak-banyak hari. Kita duk semayang sunat sampai 50 rakaat, tuan-tuan. Kemudian zikir sampai 20,000, tuan-tuan. Baca Quran sampai 3, 4, 5, 6 juzuk satu hari. Bila kita bangun tidur, tuan-tuan, sampai satu masa kita, Allah, aduh, nak semayang 50 rakaat. Aduh, lepas tu kan nak zikir sampai 20,000. Lepas tu nanti nak habis baca Quran sampai 5, 6 juzuk. Nampak tak? Akhirnya kita pun, malah main 2 rakaat ni. 2 rakaat main sunat. Baca Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Basmalah. Cukuplah ada 19 huruf. 19 huruf, 19 pahala kali dengan 10 kebaikan. Dapatlah 150. Cukuplah tu. Nampak tak? Pasal apa? Jemu pasal apa? Penat. Sebab tu tuan-tuan, amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah yang sedikit tetapi berterusan istiqamah. Sedikit tapi berterusan istiqamah. Itu dia. Ini kaedah Islam tuan-tuan. Jadi berbalik kepada dialog ni tuan, surah Al-Hijr ayat 28 dan 29. Yang pertama 28 tu Allah Subhanahu Wa Taala cerita pada malaikat yang Allah nak cipta manusia yang dibuat daripada tanah liat. Ni sifat yang kata asal usul kita tuan-tuan. Kita duduk bawah. Tanah yang dipijak-pijak oleh manusia tuan-tuan, dipijak oleh binatang, dipijak oleh macam-macam makhluk tuan-tuan. Jangan bangga, jangan sombong, jangan takbur. Kerana kita ni bukan siapa-siapa pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ukur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sahaja. Baik, kemudian Allah sebut pada Nabi, pada malaikat, bila aku dah siap sempurna kejadian, aku tiup roh ke dalam jasad tersebut, aku nak kamu sujud. Allah perintah malaikat sujud kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala inilah, iaitu Adam alaihissalam, ataupun manusia yang pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam surah Al-A'raf pula, kita habiskan dialog ni. Ni bab yang pertama, iaitu peringkat pertama, iaitu dialog Allah dengan para malaikat. Ada 3 ayat dalam 2 surah. Yang pertama, surah Al-Hijr ayat 28 dan 29. Kemudian surah Al-A'raf ayat 11. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Usjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu para malaikat itu semua sujud. Mereka semua sujud melainkan iblis. Kerana iblis ini ia tidaklah termasuk dalam kalangan golongan yang sujud. Lam yakun minas sajidin. Iblis ini tidak termasuk dalam golongan yang sujud. Yang sujud semua ialah para malaikat yang mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali iblis. Ini dialog Allah dengan malaikat. Allah beritahu di awal-awal penciptaan Nabi Adam AS ni, Allah beritahu, ulang selagi tuan-tuan, Allah beritahu pada malaikat, aku nak cipta iaitu manusia yang aku nak jadikan daripada tanah liat yang kering, lumpur hitam yang berbentuk, yang mempunyai bentuk ataupun yang berubah warna dan bau. Kemudian dah siap nanti, aku tiup roh, aku minta, aku nak kamu sujud pada Nabi Adam AS. Kemudian Allah perintah pada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Semuanya sujud, kecuali iblis. Kerana iblis tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang sujud. Tak termasuk dalam kalangan yang sujud lah. Bukan, dia bukan orang. Orang-orang yang jaga padi tu, yang dekat sawah tu. Ni dia bukan orang. Tapi dia makhluk yang namanya iblis. Dan dia tidak termasuk dari kalangan golongan yang sujud. Jadi tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, ni 3 dialog yang dapat kita ambil pada pagi ini. Kuliah kita yang pertama berkenaan dengan tafsir dialog-dialog para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang, mungkin petang sekarang ke, ataupun malam nanti ke, ataupun pagi besok ke, kita akan masuk pula kepada berkenaan dengan pelantikan Adam sebagai khalifah di bumi.
Dan tadi dialog Allah dengan para malaikat mengenai kejadian Adam. InsyaAllah nanti kuliah kedua berkenaan dengan pelantikan Adam sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa dialog dalam beberapa surah. InsyaAllah kita akan bahaskan, kita akan apa kita akan kata apa terangkan kepada tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan dapat ambil manfaat, dapat ambil istifadah yang dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Ingat, kita dijadikan daripada tanah yang dipijak. Dipijak bukan setakat manusia pijak, binatang pun pijak. Khinzir pun pijak. Kita bukan siapa-siapa tuan-tuan. Kita bukan siapa-siapa. Jangan sombong, jangan bongkak, jangan takbur. Kerana orang sombong, orang bongkak, orang takbur ini adalah orang yang akan mendapat siksaan yang berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika hari akhirat nanti. Mudah-mudahan insya-Allah kita dijauhkan daripada kalangan ataupun golongan orang-orang yang sedemikian. Amin Allahumma amin. Wallahu alam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.